Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula huraian bilangan sifat yang ketiga yang wajib baginya ta'ala ialah baqa. Bermula arti baqa itu ialah kekal. Pada video yang telah lalu kita telah membahaskan ataupun kita telah memperkatakan mengenai bilangan sifat yang kedua, iaitulah qidam. Qidam, artinya qidam itu ialah sedia. Makna qidam itu ialah tidak ada awal baginya bagi Allah. Itu makna qidam. InsyaAllah hari ini pula kita akan membahaskan lagi bilangan sifat yang ketiga yang wajib ada di zat Allah Ta'ala, iaitulah sifat baqa. Baik. Bermula huraian bilangan sifat yang ketiga iaitulah sifat baqa. Arti baqa itu ialah kekal. Fama'nahu, maka bermula makna kekal itu ialah la akhira li wujudihi au wa adamul akhiriyati lil wujud. Apa dia? Kekal dengan makna tidak ada akhir bagi adanya ada Allah, ataupun tiada kesudahan bagi adanya ada Allah. Itu makna kekal. Itu makna kekal. Bila kita pasang makna tidak ada akhir ataupun tiada kesudahan bagi Adam, dengan maksudnya ialah itulah sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sebab qidam, sifat salbiyah ada 5. Yang pertama qidam, kedua baqa, ketiga mukhalafatul lil hawadithi, yang keempat qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah itu adalah kumpulan, dia panggil kumpulan sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat yang dibangsakan kepada ternapi. Ternapi apa? Ternapi ada sifat-sifat mustahil pada zat Allah Ta'ala. Itu dia kata sifat qidam. Contohnya macam mana? Contoh sifat qidam itu seperti sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Contoh sifat salbiyah macam mana? Qidam. Qidam, artinya qidam itu sedia. Makna qidam, tidak ada mula bagi adanya Allah. Tak ada mula tu kita panggil qidam. Diri qidam itulah tak ada mula, dan tak ada mula itulah dia panggil qidam. Tu huraian nampak macam rumit sikit, tapi hak tulah lah. Macam tu. Contoh yang lain ialah macam sifat baqa ni lah. Baqa ni, erti baqa ialah kekal. Makna dia tidak ada akhir bagi adanya Allah. Tu tak ada akhir tu kita panggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni dia umum. Umum macam mana? Kadang-kadang terkena dekat sifat Allah, kadang-kadang kena kat sifat makhluk. Contohnya macam mana? Kita kata Zaidun. Zaidun ialah seorang yang mandul. Ghalibnya Tok Guru buat contoh macam itulah. Mandul, apa mandul? Dengan makna tak ada anak. Tak ada anak tu dia panggil sifat salbiyah lah. Mandul dengan makna tak ada anak. Dia ternafi ada anak. Kita nak ternafi tu dia panggil salbiyah dengan makna ternafi sifat-sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala. Itu untuk makhluk tadilah.
Itu dia panggil sifat salbiyah. Adapun sifat salbiyah ni dia adalah sifat yang bangsa ma'dum ataupun dia panggil bangsa adamiyah. Macam mana? Sifat tu kalau kita tengok lihat dengan mata kasar tak nampak. Tapi dia jenis maujud. Maksudnya dia ada dekat zat Allah Taala. Contoh dia macam mana? Macam manis zat gula dengan manis yang ada dekat zat gula tu. Kan? Sifat manis tumpang dekat zat gula. Okey, kita bicara sikit. Apakah tu sifat? Sifat adalah maqama biwari. Barang yang berdiri dengan yang lainnya. Maksudnya zat tu kalau nak zat tu dia wajib ataupun dia mesti tumpang pada zat. Sifat tu mesti tumpang pada zat. Sifat tadi mesti tumpang pada zat. Itu dia panggil sifat. Adapun zat itu ialah maqama binafsih, barang yang berdiri dengan dirinya. Makna kata zat tu dia tak tumpang pada benda lain, melainkan sifat tu berhajat kepada tumpang pada zat. Contoh yang tadi manis tu ialah sifat, dia mesti tumpang dekat zat gula kan. Manis tu nampak tak? Tak nampak kan, tapi maujud tak? Maujud kan, dia maujud, dia ada. Macam mana kita nak tahu? Kita ambil gula ataupun masin garam, kita celik kat mulut, rasa tak? Rasa manis, rasa masin, tapi nampak tak diri masin tu? Tak nampak. Dia panggil sifat yang bangsa ada ma'dum, yang adami, tapi maujud. Macam tu sifat salbiyah. Setengah kata sifat bangsa subut, bangsa sabit, bangsa sungguh. Tengok tak boleh tapi sungguh ada. Macam tu. Baik. Itu secara ringkaslah. Wajib pada hukum syarak pula. Ini usaha masuk sambung ayat yang telah lalu. Wajib pada hukum syarak pula dengan makna apa tu wajib? Wajib kadang-kadang terpecah pada tiga. Wajib pada akal, wajib pada syarak dan wajib pada adat. Di sini musannif kata musannif apa dah? Musannif tuan karang kitab. Wajib pada akal, yang ni wajib pada syarak ialah wajib pada hukum syarak pula. Wajib pada hukum syarak? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apa dia tu? Barang yang diberi pahala atas perbuatannya dan diseksa atas meninggalkannya. Tu dia panggil wajib pada syarak. Apa dia tu? Contoh dia macam solat. Solat ni benda tu wajib. Solat yang wajib lah, bukan solat sunat, solat fardu kita kata. Solat tu wajib, kalau kita buat boleh pahala, kalau tinggal berdosa. Itu dia panggil wajib pada syarak. Di sini bila kata wajib pada syarak tu, dia mesti terkena dekat siapa? Dekat yang diberati. Maksudnya yang ditaklif. Siapa dia? Mukallaf. Macam tu. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Di atas ni kalau dalam bahasa Arab dia panggil huruf harful jari, dia takluk pada fi'il. Wajib tu dia panggil wajib tu kalimah fi'il mudhari' lah. Sikit-sikit kita masuk dah. Yajibu kalau ikut dalam matan dia, yajibu ala kulli mukallafin lah. Macam tu. Takluk pada wajib. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Maklum dah mukallaf ni dah maklum sangat. Mukallaf ni ialah nak syarat nak jadi mukallaf ialah pertama dia mesti berakal dan kedua dia mesti cukup umur. Sama ada lelaki atau perempuan, termasuk juga khunsa kan, khunsa masuk juga. Baik, itu mukallaf. Kalau macam kita cerita itu, kalau sekiranya dia lebih umur tetapi dia lebih umur tapi dia tak berakal, dia tak panggil mukallaf juga. Macam tu. Wajib pada syarak pula atas tiap mukallaf oleh mengetahui serta mengaku dalam hati akan tentu sungguh, yakni yakin sungguh Allah Ta'ala kekal tak terima binasa. Itu adalah wajib pada syarak. Wajib siapa yang kena? Mukallaf tu wajib yang i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekal tak terima binasa. Kekal dengan makna wajib, tak binasa dia panggil istihalatul mustahil. Apa tu istihal mustahil? Dia panggil naqid bagi mustahil kan. Contoh dia macam kita kata baqa. Baqa artinya kekal, mustahil binasa.
Apa naqid? Lawan bagi mustahil. Tak binasa dia panggil istihalatul mustahil. Macam tu. Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ni yang panggil dalil apa? Dalil bangsa naqli, dalil naqal. Yang kita ambil daripada Al-Quran. Tu. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Arti firman Allah Ta'ala itu, tiap-tiap mereka di atas mereka itu fan, binasa. Dan kekallah pada zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Jalal dengan makna kebesaran dan ikram tu dengan makna kemuliaan. Maka bermula yang kekal, itulah dikatakan sifat baqa'. Kekal tu dikatakan sifat baqa' yang lawan bagi binasa. Baqa' ni lawannya binasa, yang tentu tidak sekali-kali. Yang tentu tidak sekali-kali dengan makna mustahil. Tu tentu tidak sekali-kali dengan makna mustahil. Apa mustahil? Ma la yutasawwar fil aqli wujuduhu. Barang yang tidak boleh tasawur, tidak boleh dibuat gambaran, tidak boleh disurahkan akan dia pada akal itu, kata adanya. Apa yang ada? Sifat binasa tu ada pada zat Allah Ta'ala. Tak boleh terima lah. Akal tak boleh terima sekali-kali. Itu dia panggil mustahil. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab apa mustahil? Lianna kullama yuaddi ilal muhali muhalun. Itu ilat dah. Kerana bahawa tiap-tiap barang yang membawa ia kepada mustahil itu mustahil. Itu nama mustahil tu. Macam tu. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati Tuhan kekal, itulah dikatakan wajib bagi akal. Maksudnya i'tiqad kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekal itu dikatakan wajib pada akal. Apa dah wajib pada akal? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang ditasawur, yang tak boleh tasawur ataupun tak boleh buat gambaran pada akal, kata tak ada dia. Tu dengan makna kata Allah itu mesti bersifat dengan baqa' ataupun kekal. Dan pengakuan tentu tidak di dalam hati, dan pengakuan tentu tidak binasa dalam hati, itulah dikatakan mustahil. Mustahil selalunya ghalibnya terkena kepada makhluk, tapi di sini bukan makna mustahil, dengan makna istihalatul mustahil, naqid bagi mustahil. Macam tu. Dan bermula makna kekal itu, apa makna kekal? Ni Musana nak bagi macam definisi sikit makna kekal. Tadi kita dah cerita dah, ni Musana cerita pula. Dan bermula makna kekal itu ialah barang yang tidak menghubungi oleh tiada. Barang yang tidak dihubungi ataupun barang yang tidak berhubung dengan tiada. Dengan makna ada tak hubung dengan tak ada. Ada sedia. Kalau kata berhubung dengan tiada, maka jadi mustahil lah, sebab dia jadi binasa balik. Macam tu. Atau dikatakan barang yang tak terima hilang ataupun luput. Dia panggil barang yang tak terima hilang ataupun luput lah. Atau dalam bahasa Arab kata al-inqidha, itu luput lah. Itu makna bagi kekal. Macam tu. Habis. Dan bermula dalil ataupun tanda ataupun buruhan ataupun dia panggil apa caman pun boleh. Tu. Dan bermula dalil yang menunjukkan atas kekal Allah Ta'ala dan tak terima binasa ialah ada khabar dia. Dan bermula dalil ataupun tanda yang menunjukkan atas kekal Allah Ta'ala dan tak terima binasa itu ialah khabar kita fikir. Ni selalunya berhubung dengan hukum akal lah. Sebab dalam ilmu tauhid dia perlukan ilmu akal untuk kita kena fikir mengenai kewujudan Allah Ta'ala. Tu wajib tu. Kita kena guna akal. Akal yang mana? Akal yang rasional. Bahasa lain ni ya. Rasional ke akal yang waras? Akal yang macam tu. Jikalau dalam kitab dia kata takdir saja, dengan mana kita bawa reka-reka, kita buat masalah. Gunakan akal untuk buat masalah.
bagi akan nampak. Itu dia kata jikalau ni benda bukan benda yang ada apa, benda yang reka-reka saja. Musannaf Umar reka-reka. Jikalau Allah Taala tidak kekal. Itulah tu yang kata takdir tu. Jikalau Allah Taala tidak kekal, maka tentulah ia Allah tu binasa. Bila tak kekal, lawan dia binasalah. Dan jika ia Allah tu binasa, tentulah ia Allah itu baru. Bila kata binasa, macam makhluk macam kita ni lah, bila ada binasa, tentulah ia Allah tu baru. Apa baru? Baru yang murad dengan baru tu ialah bukan baru nisbah kata barang yang belum gunakan lagi, bukan murad ataupun kendaki dengan macam tu. Adapun kita beli kereta yang baru tak guna, baru juga. Rumah yang tak duduk dia panggil baru juga. Tapi murad di sini ialah baru ada permulaan bagi adanya. Maksudnya dengan makna ada permulaan bagi adanya. Dia panggil murad dengan baru, baharu. Ada sebut baharu, ada pun baru. Dia murad macam tu. Bukan benda yang tak guna lagi dia panggil baru juga kan. Tapi murad di sini ialah ada permulaan bagi adanya. Macam kita lah, manusia atau makhluk, ada kita didahului oleh tiada. Baru. Bersalahan Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tu, ada yang tidak didahului dengan tak ada. Macam mana? Allah Ta'ala dia panggil bersifat dengan qidam. Tidak ada awal baginya bagi Allah. Itulah tidak didahului oleh tiada. Kita ni ada didahului oleh tak ada. Macam tu. Itu baharu. Dan tiap-tiap baharu apa dia? Anna syai'al ladzi yajuzu 'alaihi al-'adamu yantafi 'anhu al-qidamu. Itu baru. Tiap-tiap sesuatu yang harus atasnya oleh adam itu nasihat nafi atasnya oleh qidam. Itu baru. Macam tu. Tiap-tiap barang yang harus. Maksudnya kita ni harus dengan makna mungkin kan? Mungkin kita ni harus ada dah harus ada. Tenafilah atas kita oleh bersifat dengan qidam. Tak kira lah. Itu ada punya kata macam tu. Ulama kata macam tu. Dan tiap-tiap yang harus ada itu ialah baharu. Nak cerita pasal baharu ni. Sebab apa? Wa kullu hadithin yaftaqiru ila sani'in. Tiap-tiap yang baharu itu berhajat ya kepada sani' yang mengadakan akan dia. Tu baharu. Jadi kita nampak kita cerita sikit tentang baharu, tentang baharu yang ni makhluk lah. Macam mana Allah Ta'ala pula? Allah Ta'ala ni ada yang tidak didahului dengan tiada. Apa dia? Wa kullu ma thabata lahul qidamu istihala alaihi al-adamu. Tu Allah Ta'ala. Tiap-tiap barang yang sabit baginya oleh qidam, mustahil atasnya oleh adam. Itu Allah Ta'ala. Mustahil atasnya oleh adam. Macam mana mustahil? Sifat ada, sifat qidam tu dengan mana tidak ada awal baginya bagi Allah. Itu dia panggil sifat qidam. Dan jika baharu ya Allah, nescaya tidak ada Tuhan. Jikalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan baharu, nescaya tidak ada Tuhan. Dengan dalil yang nyata pada huraian sifat qidam. Dalil yang mana ni? Dia balik kepada dalil sifat qidam, iaitulah daur dan tasalsul. Macam mana? Kita ulang balik. Itu kita dah bincang. Daur tu apa dia? Daur dengan mana berkeliling ataupun bergilir buat. Macam mana kita kata daur tu terbagi pada dua kan? Daur musarah dengan mutmah. Tapi kita umum hari ni kita kata daur saja. Misalnya ada dua pihak A dan pihak B. Pihak B menjadikan pihak A dan pihak A menjadikan pihak B. Bila ada dua pihak, maka dia berhimpun oleh dua perkara yang berlawanan. Berhimpun dua perkara berlawanan. Apa dia? Ada dengan tak ada. B bila menjadikan A, maka dia jadi ada sebab dia menjadikan A. A tu pula dia kena jadi. Dia tiada sebab dia kena jadi. Tengok, tu tadi ada, sini tak ada. Bila patah balik A ke B, nisbah dia menjadi tu dia ada balik. B tu kena jadi tak ada. Jadi bila ada dan tiada berhimpun dalam satu masa, satu perkara itu akal tak boleh terima lah, mustahil. Sebab
Ada pun ada, tiada pun ada, maka akal tak boleh terima, kan? Dalam satu perkara. Ada, mesti tak ada lah. Tiba-tiba ada pun ada, tak ada juga apa pun. Maka akal tak boleh terima. Itu dipanggil daurun. Adapun tasalsul yang berhubung dengan tidak ada kesudahan, dipanggil tasalsul. Macam mana? Bila B menjadikan A, C menjadikan B, D menjadikan C, itu dia berhubung-hubung. Jadi dengan tidak ada kesudahan, berhimpun juga oleh dua perkara yang berlawanan juga. Lebih kurang sama dengan daur juga. Jadi bila ada macam tu, maka mustahil akal tak terima. Kata benda tu, daur dan tasal tu mustahil, tak boleh terima pada akal. Macam tu. Kalau begitu, Sunnah kata kalau begitu mana? Kalau jadi macam daur dan tasasul tadi itu, maka tetaplah Tuhan tidak binasa. Tuhan tidak binasa. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 88 yang mengisyaratkan, yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Wala tad'um Allah ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukm wa ilaihi turja'un. Arti firman Allah Ta'ala itu, dan janganlah berdoa engkau serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan ya Allah. Bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa, melainkan zat Allah. Bagi Allah jua hukum, dan kepadanya Allah kembali sekalian kamu. Itu adalah maksud ataupun terjemahan daripada ayat firman Allah Ta'ala tadi. Maka dengan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala, dan pengakuan dalam hati dengan tentu tidak binasa. Pengakuan siapa ni? Pengakuan mukallaf lah. Kalau pengakuan tak mukallaf, dia tak kira. Sebab di sini dia syarat dia kena mukallaf. Bila mukallaf i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala tu bersifat dengan kekal dan tak binasa, membetuli pengakuan itu dengan keterangan Allah Ta'ala dalam Quran, itulah orang yang beriman. Makna kata, bila mukallaf itu i'tikadkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekal dan tak binasa, membetuli dengan, ataupun dipanggil bersamaan dengan keterangan Allah Ta'ala dalam Quran, maka itulah dikatakan orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Itulah huraian mengenai sifat baqa pada kali ini. Wallahu a'lamu, ay bermula Allah Ta'ala tu a'lamu ay alimun bimuradi, yang terlebih mengetahui dengan kehendak Allah. Summa